路亚，各位主所亲爱的，大家早上平安。Selamat pagi, diucapkan kepada setiap saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. 好做圣帮助，Bersandarkan kuasa Roh Kudus, 继续来分享创世纪的 kita terus berkongsi tentang permulaan kitab Kejadian, 特别是有关起初的3个世界。yaitu berkaitan dengan tiga dunia pada peringkat permulaan. 那昨天我们都是重点放在创造天，天这个创造，Fokus kita semalam ialah tertumpu pada langit. 那我们才明白原来天不是我们想象中这么简单的。Rupa-rupanya langit yang kita jangkakan bukan langit yang semudah seperti 更让我 jangkaan 们很 kita. 兴奋的、很激动的，就是原来启示录说天还有很多天上之物，还有 Uh, 其他的东西。Dan menerusi catatan kitab Wahyu kita maklum bahwa rupa-rupanya langit masih ada banyak isinya. 然后呢，天还有天上的天，不是 Uh, 一个天。Langit dan juga langit di atas segala 那 langit. 今天我们进入到地，神创造天跟地，这样子进入地。Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam bumi 那 sebab selain langit Tuhan juga mencipta 那 bumi. 那其他说我漏掉，那天使是几时创造的呢？Bilakah langit ini dicipta? 请注意，天使是创造的啊，被创造之物来。Maaf, bilakah malaikat dicipta? Kita harus sedia 就 maklum 好像我 bahwa 们，malaikat itu ialah ciptaan 就好 Tuhan. 像我们人也是被创造的。Sama juga manusia juga merupakan ciptaan Tuhan. 那么天使被创造的时候，就是创造天的那个时候一起创造。Jadi malaikat dicipta pada masa langit ini dicipta. 好，那来看回创世纪第1章 Kita 第一 kembali ke 节 Kejadian pasal 1. 啊，创造天也创造地。我们现在来谈这个地，靠圣灵帮助进入这个地的创造。Bersandarkan kuasa Roh Kudus kita memasuki bumi ini. 地这个原文是单数，只有一块地，没有只有一块地而已。Bumi ini singular, maksudnya tunggal saja, 那 hanya satu bumi, tiada 那 bumi yang lain. 那就是一个地球，这个地就是我们今天住的地球，我们说的地球。Bumi ialah bumi yang kita diami sekarang. 那这个很大块的一块陆地。Satu daratan yang sangat-sangat besar. 那么我们的地质学家、科学也证明了，地最初的时候就是一块地而已，没有今天的很多块地。Ahli geologi dan ahli sains dalam membuktikan bumi ini cuma satu sahaja. 那后来他们发现到地球曾经爆炸被破坏，或受到怎样的打击震动，裂成几块。Kemudian mereka mendapati bahwa rupa-rupanya bumi ini pernah mengalami letupan yang besar, entah bagaimana boleh menjadi retakan beberapa kepingan. 那科学的这个印证呢，证明圣经说的地是真实的，地只有一块陆地。Jadi sains memang membuktikan bahwa bumi cuma satu sahaja. 那么那又验证第2节，地是空虚混沌，地是空虚混沌，就是说原文是地没有形状了，已经没有形状了， Kemudian ini sains 没有 juga 数据，membuktikan 没有 bahwa bumi itu belum berbentuk dan kosong. Maksudnya tidak ada bentuknya, 它已经裂，sudah pun retak. 那就是地质学家说的地裂。Itu yang dikatakan ahli 好几 geologi, 块，bumi sudah retak menjadi beberapa kepingan. 这些科学都在证明圣经讲的真实，不是否认圣经，是见证圣经讲的是 Kesemua 真实。 evidence ini menunjukkan bahwa apa yang dinyatakan oleh Alkitab memang sahih. 那么那个起初的地里面有什么呢？起初那个地 Pada mulanya apa yang ada dalam bumi ini? 就是第1节创造天跟地，第一个言，请回到那个好吗？这个表我讲完的时候，你这个就回到那个表， Kita kembali 因为这个 kepada gambar raja yang mula-mula slide itu. 你们大家都要用圣经的，不是一直看这里的，知道吗？我翻这里，你们要看自己的圣经。那个原始世界那个地原始世界那个地里面有什么东西呢？ Jadi apakah yang ada dalam bumi dunia original itu, dunia asal itu, 我们来看， dunia asli. 我们来看这个尼希米记9章， Kita lihat dalam kitab Nehemia pasal 9. 尼希米记的第9章， Kitab Nehemia pasal 9, 我们读6节。
pasal 9 kita baca ayat 我 6. 们读过的圣经就会重复再读。 Jadi kita akan mengulangi ayat-ayat yang kita pernah baca. 对着你，唯独你是耶和华。注意哦，你创造了天，还有天上的天，还有天上的万象，还有天上很多东西。再来，也创造地，原始的第一个世界，那个地，还有原始世界地上的万物，还 Dan 有原始世界海和海中的一切物。这 dan 是原始世界中有的东西， dan ini merupakan apa yang ada dalam dunia yang asli itu. 这不是在讲第三界的亚当世界，知道吗？ Itu bukan merujuk kepada pasal 1 ayat 3 kitab Kejadian. 那接下来说，这一切，刚才的天，刚才的地，还有地上的万物，海里的一切，这一切都是你所保存的，你 Langit 所保存的。 dan segala langit dengan segala bala tenteranya, bumi dan segala yang ada di atasnya, dan laut dan segala yang ada di dalamnya, semua adalah yang dipelihara oleh Tuhan. 这里有隐喻哈，那个魔鬼犯罪的问题。 Dan ini adalah mengimbaskan yaitu keadaan iblis berdosa. 包括你所保存的天君，就是众天使，你所保存的原本是你所拣选的，重新再选的天使。 Dalam bahasa asal yaitu skala bala tentera, yaitu merujuk kepada malaikat yang telah dipelihara oleh Tuhan. 那我们谈到这个第二节为什么会被毁灭，当时的世界会被毁灭，那我们会谈到天使犯罪的问题。 Kemudian di ayat 2 pasal 1 Kejadian pasal 1 ayat 2 kenapa dunia pada masa itu dimusnahkan. Ini ada menceritakan tentang kejatuhan malaikat. 我们是从尼希米记9章这第6节发现到，当时的原始世界也有地上的东西。 Jadi dalam Dia di sana. kitab Nehemia pasal 9 ayat 6 kita mendapati bahwa dalam dunia asli itu rupa-rupanya bumi ada juga isinya. 那或者那个恐龙也是在那个时候被创造。 Mungkin juga dinosaur telah dicipta pada masa itu. 我们暂时讲到这里啊。 Kita sementara setakat ini 这 saja. 个概念，原始世界有天上的东西，有地上的东西。 Jadi dalam dunia asli itu ada langit dan segala isi di langit dan bumi dan segala isi yang ada di 但 atasnya. 是谈到天使的时候，天君的时候，蒙神保守，蒙神拣选，为什么当时会有拣选的问题？为 Tetapi 什么会出 mengenai 现拣选这个 segala 问题？ bala tentera yaitu malaikat ini yang dipilih dan dipelihara oleh Tuhan, kenapa ada soal dipilih? 因为有坏天使出现。 Rupa-rupanya ada kemunculan malaikat yang jahat. 我们也把这个课题放在一边先。 Kita ketepikan dulu topik ini. 好，那我们来看这个地的问题啊。 Kita lihat soal bumi. 我们看以赛亚书45章。 Kita lihat kitab Yesaya pasal 45. 以赛亚书45章， Yesaya pasal 45, 我们读18节， kita baca ayat 请 18. 注意读哈。1、2、3，创造诸天的耶和华，制造成全大地的神，也创造坚定大地，并非死地荒凉，是要给人居住。他如此说：“我是耶和华，再没有别神。”这里一个很重要、很重要的讲解这个起初3个世界的圣经章节、圣经印证。 Ini merupakan satu ayat kitab yang sangat penting untuk membuktikan 3 dunia pada mulanya. 这里说神创造的大地哦，神创造这个大地这个地球，并不是使它荒凉的，神不是使它荒凉的，那个不是神的意思来的。 Di sini mengatakan kehendak Tuhan membentuk bumi bukan menjadikannya kosong. 而且这里有一句话说，他坚定大地，使大地坚硬哦，不是脆弱的，是完整的，不是分裂，不是裂开的。 Ayat mengatakan Tuhan membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. 可是我们看第2节的时候，地明明就是已经破裂了，已经是黑暗的了，已经被毁坏了，已经荒凉了。 Kejadian pasal 1 ayat 2 mengatakan bumi itu sudah menjadi tidak berbentuk, sudah menjadi kosong, sudah menjadi reruntuhan. 那怎么会这样呢？ Macam mana boleh 那 jadi 很明 begini? 显，前面的天地被神审判了，原始世界发生事情，发生大件事。
被神愤怒的审判。 Ini jelas menunjukkan bahwa dunia yang asli itu sudah dihakimi oleh Tuhan sebab Tuhan murka telah memusnahkan dunia yang asli itu. 好，那么有一些传道是这样解释： Ada pendeta yang memberi penjelasan sedemikian. 起初神创造天地就是亚当的世界，亚当的天地， Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu ialah dunia Adam. 没有所谓的三个世界。 Tidak ada tiga jenis 然 dunia 后呢， ini. 神创造天跟地的时候呢，当时的地呢是黑暗的，是空虚的，是没有形状的。他的解释是这样。 Penjelasan pendeta ialah begini, dia kata masa itu bumi ialah belum berbentuk, kosong dan gelap gulita. 然后经过不懂很长的时间，不懂多少万年，那神才说啊，地要有光，地要有动物，地要有蔬菜。 Entah 他是 berapa 这样解 lama, 释的。 entah berapa lama tahunnya, maka Tuhan bilang bumi ini perlu ada terang, maka adalah terang, perlu ada udara dan sebagainya. 我想这样解释的传道不少。 Saya rasa tidak sedikit rakan pendeta yang memberi penjelasan 我 sedemikian. 们刚才读的这个以赛亚书45章18节打脸我们呢、推翻我们这样的讲法，推翻这些传道的。 Pasal 45 ayat 18 telah pun menolak hujah 他们说 sebenar 神 tadi. 当初造的地就是这样黑暗的呀，就是这样没有形状的呀。但是以赛亚书说不是啊，神不是创造这样的地啊，神没有创造这样的地啊。 Mereka kata pada 自己 mulanya 看啊， Allah menciptakan langit bumi, pada asalnya memang gelap gulita, belum berbentuk dan kosong. Tetapi Yesaya pasal 45 ayat 18 mengatakan itu bukan hakikatnya. 而且是坚硬的，是神使它坚定大地，不是给它爆裂的、分裂的，不是的。 Membentuk bumi ini dan menegakkannya. Menegakkannya maksudnya meneguhkan bumi ini bukan dalam retakan, ada beberapa kepingan. 那么从这节圣经让我们看到里面看到是前面有一个原始世界，后来第2节怕神的愤怒审判变成毁灭世界。 Jadi ayat ini dalam memberitahu kita rupa-rupanya ada dunia asli. Selepas itu ayat 2, di situ telah terjadi sesuatu perkara yang besar menyebabkan dunia ini dihakimi dan dimusnahkan. 那传道还有一节圣经来推翻这些传道的说法，说神创造地是黑暗的，是没有形状的。那因为我们的神不是混乱的神，空虚混沌，神不是混沌的神。 他不会创造一个这么混沌、这么混乱的世界，他不会。 Saya ada satu ayat lagi untuk menyokong hujah saya, menafikan hujah pendeta-pendeta yang lain yang mengatakan pada asalnya Tuhan mencipta bumi ini belum berbentuk dan kosong, sebab Tuhan kita bukan Tuhan yang kosong dan tidak berbentuk, yang tidak ada tertib. 因为圣经说我们的神是一位有次序的神。 Sebab Alkitab memberitahu kita Tuhan yang kita sembah Tuhan yang ada tertibnya. 一个不混乱的神，也是有秩序的神，怎么会创造这样的世界出来？怎么会呢？不可能。 Tuhan yang tertib, yang ada sistemnya. Macam mana boleh membentuk bumi yang tidak berbentuk dan kosong? 我们看哥林多前书14章， Mari kita lihat 1 Korintus pasal 14. 请看33节， Pasal 14 ayat 33. 14章33。 1 Korintus pasal 14 ayat 33. 因为神不是混乱，乃是安静。这里神不是叫人混乱，乃是叫人安静。原文是没有叫人这个字的，知道吗？原文直接说神不是混乱。 Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, baik dalam bahasa asal tidak ada perkataan menghendaki. 他自己他不是因为混乱的神，却造出一种混乱的世界，那跟他的形象、跟他的旨意有冲突啊，因为他不是混乱的神来的呀。 Bahasa asal mengatakan sebab Allah bukan Allah yang kacau, maksudnya ini sifat Tuhan. Kalau Tuhan bukan bersifat kekacauan, maka macam mana dia boleh membentuk bumi yang gelap gulita dan belum berbentuk? 所以事实界说，他是一位有秩序的神，有规律的神。 Maka di sini mengatakan Tuhan adalah Tuhan yang ada tertibnya. 看40节， Kita lihat ayat 40. 凡事都要规规矩矩的按做次序行，这个就是我们神的原则。他无论做事、创造、行事都是有规则， Nah, ini 按做次序、规 prinsip 规矩矩。 Tuhan. Tuhan ialah
mengikut sopan dan teratur. Ada peraturannya secara teratur. 这些都是从圣经上就可以明白，神不可能创造这样无秩序的混乱的世界，然后过了几万年、几多千年，才慢慢的说哦，给他有秩序，那不是多此一举吗？ Daripada 那你看神的创造，6天的创造，你看不是很有秩序、很有规矩的吗？不是按部就班吗？不是吗？kita lihat 6 hari penciptaan Tuhan, bukankah secara teratur? Satu hari demi satu hari memang secara bersistematik. 好，我们现在哈继续哈，这个地哈地，我们中文说是空虚混沌，你们马来文是怎样讲？Dalam bahasa Melayu, Kejadian pasal 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Dalam kitab bahasa Cina mengatakan bumi adalah belum berbentuk dan kosong. Perkataan adalah dalam bahasa asal ialah menjadi. Bumi adalah belum berbentuk dan kosong. 所以原文是告诉我们，地不是空虚混沌的，地是变成空虚混沌，变成这样的，它以前不是的。 Jadi bahasa asal memberitahu kita bumi ini pada asalnya bukan uh, tidak berbentuk dan kosong, tetapi menjadi tidak berbentuk dan kosong. 如果照原文整个世界的翻译，有一个儿字哦，前面有一个儿字，地变成空虚混沌，Kalau kita terjemah ayat ini, ayat 2 ini langsung 变 daripada 成 bahasa asal, ialah lalu bumi menjadi belum berbentuk dan kosong. 是变成的，神不是创造这样的，是后来变成这样。 Tuhan bukan mencipta bumi menjadi belum berbentuk dan kosong, 那 tetapi 这个 dia 变 menjadi. 变成哦，这个原文它有偏好，这个字哈、成的或者变成，它有一个偏好叫做偏好， Ini ialah kodnya dalam bahasa 它的 asal. code 它是0196E，这个偏好呢，这个字呢，你一看到0196E就是成了，或者是变成，一定是这样的。 Kod 这个 dalam 字就是 bahasa 变成， asal 这个字 ialah 是成。 01 kalau 01961那个 menjadi 这个号码是 berubah menjadi. 这个号码是让你容易寻找这个字是什么意思，这个 Kod, 字在哪里出现。 kod ini memudahkan kita untuk mencari di mana munculnya istilah ini. 第一个出现就是地变成，这个变成第一个出现是创世纪第1章第2节， Kali pertama muncul dalam Kejadian pasal 1 ayat 2. 第二次出现是在创世纪第2章第7节， Kali kedua muncul Kejadian pasal 2 ayat 7. 那个字是一样的哈。你看2章7节呢， Coba lihat Kejadian pasal 2 ayat 7. 耶和华神使用地的尘土造人，有没有？将生气吹在他鼻孔里，请注意。那么这个人呢，他就成了有灵的活人，名叫亚当，成了原文就是， Menjadi 或者是叫做变成有灵的活人啊，变成啊，哇，碎啊！马来文 demikianlah 美丽啊， manusia itu menjadi. Ada istilah menjadi. 那个变成就是创世纪第1章第2节，地变成空气，就是那个字来的。 Jadi menjadi ini sebetulnya ada di pasal 1 ayat 2. Bumi menjadi belum berbentuk dan kosong. 还有一次出现在创世纪第3章 Dan satu kali lagi muncul dalam Kejadian pasal 3第1节， ayat 1. 耶和华神所造的，唯有蛇比田野一切的货更狡猾。为什么蛇会狡猾？神创造的蛇怎么会狡猾？
那神创造的蛇不好啊，神你创造这么狡猾的神给我们啊。Kenapa ular boleh menjadi paling cerdik? Adakah ular yang dicipta oleh Tuhan itu tidak bagus? 原来我去查考，我们中文漏了一个字，神所创造的唯有蛇变成比 Saya 一 pergi 切的动 mengkaji, 物更狡猾，少了变 rupa-rupanya 成。ada istilah menjadi di situ. Adapun ular menjadi binatang yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang 你 dijadikan 去 oleh 你去查考原文世界翻译，它就有这个01961这个字出现。Jadi kalau kita 蛇 mengkaji 是 bahasa 变成的，它不是这样的，它变成这样的。bahasa asal ada 01961 maksudnya pada asalnya ular bukan licik, dia dia menjadi licik, dia menjadi licik. Ada 这 bercerdik. 这个变成这个字哈、第四次出现在圣经，在创世纪19章。Nah, kali keempat muncul dalam kejadian pasal 19. 随便哈、罗德的妻子回头一看怎么样，变成一根圆柱。请问马来文有吗？我们华语就有了，华语就跑出变成这个字了。19章第几节？26节啊。Ayat 26, 嗯，tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi 有没有啊？menjadi tiang karam, 那 menjadi. 我们的中文也有了，变成有了，跑出来了。Bahasa Cina ada 那 menjadi. 那我去查考这个变成这个字，这个原文字的编号，原来就是01961变成这个字， Saya 变成。mencari bahasa asal, rupa-rupanya kod yang sama 01961 menjadi. 所以地不是空虚混沌啊，地是变成空虚混沌啊， Jadi 而地 rupa-rupanya 变成空虚混沌，一个儿字，rupa-rupanya 然而地变成这样。bumi ini pada asalnya bukan belum berbentuk dan kosong, melainkan dia menjadi tak berbentuk dan kosong. 这样呢，让我们更清楚，原来那个原始世界很漂亮的原始世界变成黑暗了，发生问题 Jadi 了， ini 被神审 memberitahu 判 kita 了。 bahwa dunia asli itu yang sangat cantik tiba-tiba dia menjadi tidak berbentuk dan kosong sebab dihakimi oleh Tuhan. Kesemuanya ini ada sokongan daripada ayat Alkitab. 而且 Saya telah tuliskan nombor kod itu, kamu boleh mencari kod itu. Dan ada beberapa ayat lagi yang menyokong bahwa pada permulaan kejadian adanya 3 dunia. Tuhan menggunakan 2 kaedah untuk mencipta langit dan bumi. Satu, dengan cara penciptaan. Bahasa asal bala. Bala ialah mencipta. Bala ini ataupun mencipta ini bermaksud dari tidak ada menjadi ada. 完全没有的创造出不东西， Daripada langsung tiada mencipta satu benda. 所以我们的神被称为使无变有的神。 Jadi Tuhan kita digelar sebagai Tuhan yang menjadikan ada daripada tidak ada. 这个讲解很重要的哦。 Penjelasan ini sangat 你 penting. 讲解说， Kalau penjelasan ini betul, maka kita tahu ada 3 jenis 请 ini. 看罗马书4章， Kita lihat di Roma pasal 4. 罗马书4章， Roma pasal 4, 我们读17节。 pasal 4 kita lihat ayat 17. 亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、死无变有的神，有吗？神是死无变有的神，我们所信的神就是一个 Allah 死无变有的神。 Allah yang kita percaya ialah Allah yang daripada tidak ada menjadi ada. 那么这个神就是死无变有，是我们中文说的无中生有，就是希伯来文的巴拉。 Bahasa Ibrani bala, daripada tiada 好， menjadi ada. 那
神创造的另外一个方法是用另外一个方法来创造，Kaedah yang lain penciptaan Tuhan. 中文叫做制造，不是创造，是制造哦。制造就是已经有的东西，已经有的，我再从他那边拿出一些原料来，再复制另外一件东西，再制造成另一个东西。Maksudnya ialah daripada yang ada, kita ambil unsur-unsurnya untuk membentuk, mencipta satu benda yang lain. 这个原文叫做阿萨。Dan bahasa asal ialah asa. 嗯， Asa. 就是从已经有的原料当中，已经有的物质当中，再把它创造另一个东西出来。Maksudnya daripada benda yang ada, daripada bahan asli yang ada itu, membentuk satu benda yang baru. 那么我们看回刚才的这个以赛亚书45章， Kita kembali ke Yesaya pasal 45. 这里就有讲到创造跟制造的启示的问题。Ini ada soal tentang mencipta dan membentuk. 好，请看18节，45章18节。 Kita lihat pasal 45 ayat 18. 中文就有了，中文就已经很清楚。创造诸天的耶和华就是巴拉诸天的耶和华。 Menciptakan langit, menciptakan ini ialah Bala. 那接下去制造成全大地的神就是阿萨，成全大地的神。 Yang membentuk bumi. 原来神创造天地的时候是用这两个方法，一个是无中生有，一个在创造的时候是已经有的东西再拿来，再把它整理一下，修补一下已经存在的东西。 Rupa-rupanya semasa Tuhan mencipta langit dan bumi, dia menggunakan dua kaidah ini, Bala dan Asa, menciptakan langit, kemudian membentuk bumi. 那什么时候是用无中生有来创造呢？什么时候？ Bila menggunakan kaidah mencipta, 请回到创世纪第1章， kita lihat Kejadian pasal 1. 第1节就是用巴拉来创造，从没有创造出天地。 Ayat 1 adalah mencipta, yaitu Bala, daripada tiada menjadi ada. 还有这个21节， Dan ayat 21. 神就造出大鱼水中的各样生命，有生命的东西都是从无中生有，本来是没有的，没有生命的。 Daripada yaitu hidupan, sebenarnya tidak ada, Tuhan mencipta menjadi ada. 好，那27节， Kemudian 27. 神就照自己的形象造人，那个造就是巴拉，无中生有。 Maka Allah menciptakan manusia, mencipta di sini ialah Bala. 好，除了这几节，其他全部是用制造。 Selain beberapa ayat ini, yang lain semua ialah membentuk. 特别是亚当世界的时候，亚当的世界， Terutamanya dunia Adam. 很多都已经前面已经有了的，已经有了的，神再拿来整理一下而已。 Banyak di antaranya yang dunia sebelum itu sudah pun ada, cuma Tuhan membentuknya semula. 说明之前有一个世界啊。 Ini menunjukkan bahwa sebelum itu ada satu dunia yang lain. 好，那已经有的是什么？是第7节。 Ayat 7. 好，第7节，神就造出空气将空气以下的水分开。这里造出空气，那个就是那个已经有的，那个将水分开，那个是已经有了的。 Nah, di sini menggunakan istilah menjadikan, maksudnya membentuk. Ini ialah asa. 再来就是16节， Kemudian ayat 16. 神造出2个大光，太阳、月亮。 Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar. 原来这个在第1节就已经创造了月亮、太阳这些天上的星星已经有了的。 Rupa-rupanya di ayat 1 sudah pun Tuhan mencipta matahari, bulan dan 只 bintang-bintang. 是被神审判，它已经毁坏了，但是它还在天上那边漂流，没有放光，没有光， Cuma 没有功用，没有功能。 setelah dihakimi oleh Tuhan, telah dimusnahkan, dia cuma berlega-lega di angkasa dan tidak mengeluarkan cahaya. 它已经存在，第1节就已经存在了， Di ayat 1 dia sudah pun wujud, 但是被神审判了， tetapi dihakimi Tuhan, 坏了，毁坏了。 rosak. 那到亚当第3个世界再造的时候呢，到第4天的时候呢，神把这些已经存在的月亮、星星、太阳这重心排列，把它排好来，让它重新有一个轨道，画一个轨道给它走。
sampai ke hari keempat semasa Tuhan mencipta benda-benda penerang ini, Tuhan menyusunnya semula, memberi orbit bagi benda-benda penerang ini 然后 dan bagi cahaya 然后 sama 叫 mereka. 它发光。Kemudian menyuruhnya untuk mengeluarkan 对， cahayanya. 但是这个是用巴拉，是用制造了已经有的东西呢， Di 已 sini 经存在的 menggunakan 东西拿来 istilah 拿来整理一下，拿来修补一下这样而已。 istilah menjadikan, yaitu bala. Sebab benda-benda itu sudah ada, Tuhan cuma menyusun 那 semula. 这样的意思是什么呢？ Apakah maksudnya? 意思说原来前面有一个原始世界， Ini 已 menunjukkan 经 bahwa 被创，前面已经被创造。 sebelumnya benda ini sudah pun dicipta dan ada di dalam dunia asli itu. 好，那再继续来圣经的这个 support 这个三个世界。 Saya mencari lagi nas Alkitab lain untuk menyokong tiga dunia ini. 创世纪的第1章 Kejadian pasal 1第2节， ayat 2. 请注意，神的灵运行在水面上。请问神开始创造了没有？ Tolong perhatikan, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saya mau tanya, adakah sudah Tuhan mulai mencipta? 还没有。 Belum lagi 他真 mencipta. 正的创造是第3节，神说要有光，那才是第1天开始创造，创造光。 Benar-benar penciptaan Tuhan berlaku di ayat 3. Tuhan bilang, jadilah terang, lalu terang itu jadi. 那还没有第1天的创造，请问那个水从哪里来？水什么时候有的？我问你。 Jadi kalau belum ada penciptaan, dari mana datangnya air ini? 还没有创造水就这掩盖整个地球了，水就存在了啊。可 Sebelum 是他还没有创造哦。 Tuhan mula mencipta, tapi air itu sudah pun ada. Tapi Tuhan belum mencipta. 那这个就已经说明那个地球那个水都已经存在，是在第1节那边的水来的。 Jadi 是 ayat 第1 2 ini, 节的水， air ini rupa-rupanya ialah air dari ayat 1 lagi. 那是第2节的水来的。第2节，地是颜面，颜面就是水来的。 Samudra raya itu ialah air. 那个陆地也已经存在，地球已经存在，还没有创造的时候，地已经存在了。 Sebelum Tuhan mula mencipta, bumi ini sudah berwujud. 请看第9节， Kita lihat ayat 9. 神说天下的水要聚在一处，使旱地，使那个地露出来，事就这样成了。这句是什么意思呢嘛？ ayat 9. 这个介绍那个地球本来就存在，那个地本来就有了，不过是被水盖住，看不到。那神使水退下，把一些水提到天上去，那个地就跑出来。地跑出来，因为地本来就存在的。 Ini menunjukkan bahwa bumi pada asalnya memang sudah ada, cuma ditutupi oleh air. Maka Tuhan menyuruh air itu ada yang berkumpul di langit, ada yang disuruh untuk surut, maka nampaklah bumi itu. 那地什么时候存在？那当然是在第1节啊。 Jadi bila ke bumi ini muncul, ada berwujud, memang di ayat 1. 那是不是证明第1节有了一个事件？ Jadi bukankah ini menunjukkan bahwa di ayat 1 sudah ada satu dunia asli? 来继续2章4节，继续圣经的 support。 Kita lihat lagi pasal 2 ayat 4. 2章4节， Pasal 2 ayat 4. 创造天地的来历就是巴萨天地的来历。哎，好了，对不起， Demikianlah 是巴拉的天地。 Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, cipta itu basa. 在耶和华 Maaf, bala. 造天地的日子，那个造就是阿萨，制造天地。所以 Ketika 创造 Tuhan 跟 Allah 制造， menjadikan bumi dan langit, menjadikan ialah asa. 所以第2章第4节再重复告诉启示我们，神创造有无中生有，也有已经有的再重新造。 Jadi ayat 4 di sini memberitahu kita masa Tuhan mencipta ada yang dari tiada menjadi ada yang menjadikan atau membentuk yang ada menjadi benda yang lain. 这个把它写下来哈。 Kita kena tuliskan ayat 制 ini. 造跟创造在创世纪2章4节， Yaitu mencipta dan menjadikan ada dalam pasal 2 ayat 4. 还有以赛亚书45章18节。 Dan juga Yesaya pasal 45:18 ayat 18. 其实这样的圣经support已经够了， Jadi sebenarnya evidence daripada Alkitab ini sudah 但是我 memadai, 还是觉得还要再加强。 tetapi masih perlu diperkasa. 有一个再造世界，亚当的世界是第3个重新再造世界，有其他圣经根据。 Sebenarnya dunia Adam ini adalah dunia yang dicipta semula,
sebenarnya disokong oleh ayat-ayat Alkitab yang lain. 请看箴言书8章， Kita lihat Amsal pasal 8. 这个我们昨晚上有看到， Ini kita sudah pun baca semalam. 但是我们看8章27到31。 27, 31. Ayat 27 hingga 昨 31. 天我们看的是22到26节，在永恒没有创造之前，在永恒的时候，主耶稣已经在那边，基督已经出现。 Kemarin kita baca 22 hingga 26, di mana di dalam abadi itu Tuhan Yesus Kristus sudah pun ada. 那么27到31节是在讲再造世界，就是亚当的世界，不是第一节，不是第二节，是在讲第3节的创造。 Ayat 27 hingga 31 ialah dunia dicipta semula, yaitu dunia pada ayat 3 Kejadian pasal 1. 我们怎么知道呢？ Macam mana 你 kita 看这 tahu? 里所讲所启示，就是亚当世界的创造的情形。 Sebab di sini dalam menggambarkan situasi yaitu dunia Adam dicipta. 来，我们读27节。 Kita baca ayat 27. 他立高天，我在哪里？他在渊面的周围画出圆圈，地空虚混沌，渊面黑暗，地球被水包围，但是神却在渊面当中、水当中画出圆圈。有没有？ Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. 好，28节。 Ayat 他 28. 上使穹苍坚硬，下使深渊稳固，把水凝固。 Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras. 29节。 29. 他为沧海定出界限，使水不越过他的命令，立定大地的根基。这些描述都是在讲亚当创造亚当世界的时候这样。那个水遮盖地球嘛，神把它画出来，画界限，哎，你不可以越过。 Semua uraian di sini dalam menggambarkan pada masa Tuhan mencipta dunia Adam, di mana Tuhan telah pun menentukan batas bagi laut, bagi air supaya tidak melanggar titanya. 然后还有立大地的根基。 Dan kemudian menetapkan dasar-dasar 大地 bumi. 的根基是什么？知道吗？ Apakah dasar bumi itu? Kamu 就是 tahu 我 tak? 们刚才读的创世纪第1章第2天的时候，使陆地使旱地跑出来，神称那个地为旱地，那是地的根基。 Dasar-dasar bumi ini adalah seperti yang dalam Kejadian pasal 1 ayat 3 yang mengatakan Tuhan telah pun memunculkan bumi itu menjadi taratan. 那30节 Ayat 30. 在那个再造的亚当世界那段时间呢，那时我在他那里为公司，日日为他所喜爱。然后呢，31节。 永夜在他为人预备可住之地啊，那亚当的世界完全符合这里讲的，就是为人类准备， Jadi 为人类准备的 dunia Adam 再造世界是为人类准 sama 备的。 sekali bersesuaian dengan apa yang digambarkan di sini, yaitu sesuai untuk didiami oleh manusia. 好，这个是支持起初有3个世界的圣经章节。 Nah, ini adalah nas Alkitab yang menyokong adanya 3 jenis dunia pada mulanya penciptaan 再 Tuhan. 来，约伯记38章， Kita lihat lagi Ayub pasal 38. 约伯记38章， Ayub 38, 我们读4节到7节。 kita baca ayat 4 hingga ayat 为了要有圣经根基，所以我们一直要看圣经对不起disebabkan kita perlukan sokongan ataupun bukti Alkitab, maka kita balik-balik membelai 好， Alkitab. 来第4节，我立大地根基的时候，你在哪里？立大地根基就是刚才讲的那个神称那个陆地为旱地，那是大地的根基。 Menetapkan dasar bumi seperti yang kita katakan tadi, di mana Tuhan telah pun kumpulkan air dan sehingga kelihatan daratan yang kering itu. 第5节， Ayat 5. 你若晓得就说吧，是谁定地的尺度？谁把准绳拉在地起上？谁啊？谁立地的尺度？ Siapakah yang telah merentangkan tali pengukur pada bumi ini? 第6节， Ayat 6. 地的根基安置在何处？地的脚是谁安放的？ Atas apakah sendi-sendinya dilantang dan siapakah yang memasang batu penjurunya? 第7节， 7. 那时晨星一同歌唱，神的众子也。原来神在创造亚当世界的时候，天使有参与，天使有在观察，
有在观察神的神的 Rupa-rupanya 创造。semasa Tuhan mencipta dunia Adam, malaikat-malaikat Adam memperhatikannya. 因为如果是在原始世界哦，那没天使还没有出，还被在创造当中啊，在原始世 Sebab 界 dalam dunia asli itu, masa itu malaikat masih dalam proses dicipta. 哦，那天使一种参与神的工作的时候，应该就是在第三节了，再 Jadi, 造世界。那天使参与起，semasa malaikat terlibat dalam penciptaan Tuhan, sepatutnya itu ialah dunia ciptaan semula, 因为在 yaitu 原 di pasal 1 ayat 3 因为 dalam kitab 因 Kejadian. 为在第一节的原始世界，天使都还没有创造啊， Sebab 天使都还没有，那时才创造出来，他怎么参与神的创造呢？ sebab 他都在那个时候刚刚被创造出来，甚至还没有被创造。 dalam dunia asli yang pertama itu, malaikat masih dalam proses dicipta, belum lagi dicipta, macam mana dia terlibat dalam penciptaan Tuhan. 所以约伯记38章7节的时候，谈到神创造的时候，天使已经在那边参与、高兴、唱诗、赞美神。 Ayub pasal 38 ayat 7 mengatakan, malaikat-malaikat sudah pun bersorak-sorak semasa Tuhan mencipta, maka ini menunjukkan itu ialah dunia ciptaan semula, itu 所以 dunia Adam. 所以从这段圣经我们知道地的根基意思说已经有地，但是没有根基，因为根基毁坏了。 Meletakkan dasar bumi ini membuktikan bahwa bumi itu sudah ada, cuma tidak ada dasarnya sebab sudah rosak, 因为被审判了。 sebab sudah dihakimi. 好，第二，地的扯度是什么意思呢？ Yang kedua, apakah itu tali pengukur padanya? 原来到神再造世，在没有次序，是有规律的，有扯度的，有尺寸的，有 Maksudnya, 规矩的。 semasa Tuhan mencipta dunia ciptaan semula, Tuhan menetapkan yaitu ukuran bagi bumi ini supaya dia dalam keadaan yang teratur dan tertib. 第三个重点是有天使参与。 Poin yang ketiga ialah ada penglipatan malaikat-malaikat. 所以这一段证明，这个是指亚当世界重新再造的世界，不是原始世界。 Jadi ayat-ayat di sini membuktikan ini ialah dunia Adam, dunia yang dicipta semula, bukan dunia asli. 我们再看诗篇104篇， Kita lihat lagi Mazmur bilangan 104. 这些圣经都证明有三个世界的存在。 Jadi ayat-ayat ini membuktikan wujudnya 3 jenis dunia. 104篇30节， 104 ayat 30. 你发出你的灵，他们便受造。请注意，你使地面更换为新，有没有？ Apabila engkau mengirim rumu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. 为什么把地面更换为新？因为前面的世界已经被毁坏了嘛，所以现在要重新给它换成新。 Kenapa membaharui muka bumi? Sebab bumi yang asal itu sudah merusak, perlu diperbaharui semula. 我们再看104篇5到9节， Kita lihat lagi bilangan Mazmur bilangan 104 ayat 5 hingga 9. 哦，这里里面有隐藏很多的三个世界。 Di sini tersirat 3 jenis dunia. 第5节1、2、3，将地立在根基上，使地永不动摇。那个地，这个地呢是第5节呢，就是原始世界神创造天地的那个地， Ayat 5, 使地立在根基上，有根基的，使它不会动摇的，那是第1节的原始世界。 ayat 5, bumi di sini adalah bumi ataupun dunia asli dan bumi itu ada dasarnya. 好，第6节， Ayat 6, 你用深水遮盖地面，犹如衣裳，珠水高过山岭。这是第2节的审判的世界，那个水已经遮盖整个地球了。 ayat 6 ialah dunia yang kedua di mana samudra raya telah pun menyelubungi bumi ini. 啊，第7节， Ayat 7, 那是第3节的再造世界。 itu ialah kejadian pasal 1 ayat 3, dunia yang dicipta semula. 你的册子一发，水便奔跑；你的雷声一发，水便奔流。诸山升起，诸谷沉下，归你为他所安定之地。这是第3节的再造的亚当世界。神创造时候使水分开嘛，
有一些上把它吸到天上，有一些把它记在一处，那就是第七节说的情形。Ayat 7 dan ayat 8 sini adalah merujuk kepada dunia Adam, dunia yang dicipta semula. Sebab dengan titah Tuhan ada air yang terkumpul di langit, ada yang terkumpul di bumi. 第七、第八、第九都是再造世界了。Sampai ayat 9 itu ialah dunia yang dicipta semula. 第九节，Ayat 你 9, 定了界限，使水不能过去，不再转，请注意，不再转回来遮盖地面，那就是在讲亚当世界的创造。 takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Maksudnya itu ialah dunia Adam, dunia yang dicipta semula. 那也同时说明之前的地球曾经被水遮盖了。 Dan ini juga menunjukkan bahwa bumi sebelum ini pernah diselubungi oleh air. 那神命令水，你不可以再回去，再遮盖、再遮掩这个地。 Maka Tuhan menitahkan supaya air ini tidak kembali menyelubungi bumi lagi. 圣经我们提出来的都是在讲有原始世界，有毁坏的世界，有重新再造的世界，一直都在重复这个。 Daripada ayat-ayat yang kita tunjukkan tadi telah berulang-ulang kali membuktikan adanya dunia asli, dunia yang telah dimusnahkan, dan dunia yang dicipta semula. 那这道新约有没有谈这个三个世界呢？ Sehingga dalam perjanjian baru adakah menceritakan tiga dunia ini? 看彼得后书 Mari kita lihat 2 Petrus. 第3章， 2 Petrus pasal ketiga. 它的背景呢是第3节跟第4节。 Petrus pasal 3 ayat 3 dan ayat 4. 因为这些人讥笑我们，说主要来的应许在哪里？主耶稣都没有来呀、一直讲耶稣要来，要审判世界，哪有来呀、他们笑我们。 Pengejek asyik mengejek kita, kamu bilang Tuhan Yesus mau datang menghakimi dunia. Bilakah Tuhan Yesus datang? Sebab tidak datang pun. 那么他们讥笑我们的更重要的论点就是说，从列祖睡了以来，从这么多的祖宗，经过这么多千百个世代，万物兴起跟起初创造的时候都一样啊，哪里有被审判呢、哪里有世界末日啊？哪里有呀？ dasar yang menjadi ejekan mereka ialah dari bapa leluhur lagi meninggal, setelah sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Maksudnya dari dulu sampai sekarang tidak ada datang pun Tuhan untuk menghakimi 那 dunia. 请注意，圣灵启示感动这个彼得长老，讲出起初的3个世界， Kita 曾经 perhatikan 被神毁灭的世界。 Roh Kudus telah mewahyukan penatua Petrus ini menuliskan 3 jenis dunia. 谁说这个世界没有被神审判呢、谁说？ Siapa bilang dunia ini tidak dihakimi oleh Tuhan? 第5节， Ayat 5. 第5节就是创世纪第1节的原始世界。 Ayat 5 ini adalah Kejadian pasal 1 ayat 1 dunia asli. 他们故意忘记从太古平神的命有了天第一个， Ini yang 从太 pertama, 古神的命令有了天。 di mana bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu 并且是从水而借水而出的地。 dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. 这个是5节，是创世纪的第1节的原始世 Jadi 界。 pasal 3 ayat 5 di sini merupakan dunia asli dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. 第6节是第2个被毁坏的世界。 Ayat 6 di sini merupakan dunia yang telah dimusnahkan, yaitu Kejadian pasal 1 ayat 2. 故此，当时的世界，故此就是有原因有一些原因，当时的世界被水淹没，结果原始世界就消灭了，不存在了。 Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. 那就是创世纪第1章第2节的情形Situasi Kejadian pasal 1 ayat 2. 第7节，这里的第7节， Ayat 7 第 pasal 7节 3 ayat 7. 就是亚当重新再造的世界，就是我们今天的地球。 Dunia Adam, dunia yang dicipta semula, yaitu dunia sekarang ini. 第7节，但现在的天地，现在的天地就是指亚当世界重新再造的世界，还凭着神的命令一直留到今天，一直到今天没有被毁。 Oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara
dari api. 没有。那到什么时候要再一次的被毁灭呢？ Bila lagi yang akan dibinasakan? 一直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子，神要用火再一次把再造世界毁灭掉，再一次把再造的世界再一次毁灭掉。 Tuhan akan membinasakan dunia ciptaan semula ini dengan api. 那这样很清楚啊，这里都在讲创世纪的起初三个世界啊，第一节的原始世界，第二节的被水淹没的世界，第三个是现今的世界，就是亚当世界，不是在讲三个世界吗？ Di sini bukankah menyatakan 3 jenis dunia yang ada dalam kitab Kejadian pasal 1, yaitu di ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. 保罗啊，彼得被圣灵感动说：“谁说没有？当时的原始世界就被神审判了，用水淹没了，地变成空虚苦钝了，湮灭黑暗了。谁说没有呀？” Siapa bilang tiada? Sebab dunia yang asli itu sudah pun dihakimi oleh Tuhan, dimusnahkan dengan air bah. 那因为神的爱，神的救赎计划重新再造，造出亚当世界。 Disebabkan kasih Tuhan, anugerah penebusan Tuhan, maka Tuhan mencipta semula 可是 dunia 这 Adam. 个亚当世界重新再造是还会再一次被神审判，还再一次。 Tetapi dunia Adam ini akan dibinasakan oleh Tuhan sekali lagi. 以前是用水毁灭， Dulu dimusnahkan dengan air bah. 现在呢，将来呢是要用火毁灭。 Pada masa akan datang akan dibinasakan dengan api. 所以用水毁灭不只是指挪亚时代，知道吗？ Jadi dibinasakan dengan air bah bukan hanya merujuk kepada air bah zaman 如 Nuh. 果要把挪亚时代算进去，也是被神毁灭。那用水毁灭世界、毁灭这个地球已经有2次，第一次在创世纪第1章第2节，第二次是在挪亚时代，已经用洪水毁灭地球2次。 Kalau kita mau mengira 不是一次 air 哦， bah 2 Nuh, 次。 maka kita boleh kira bahwa bumi ini telah dimusnahkan dengan air bah 2 kali. Satu ialah Kejadian pasal 1 ayat 2. 第 Kali kedua ialah zaman Nuh. 第3次的时候就要用火烧， Kali ketiga bakar dengan api. 这些都是圣经的启示啊，不 Ini 是传道在乱讲乱盖。 Ini ialah Alkitab, catatan Alkitab, bukan saya cakap sembarangan saja. 等一下不要休息一下，再讲多一下，再讲多一下。好，那我们现在的宇宙哈，科学的很多接受新的理论，就是 Big Bang 嘛，宇宙爆炸论有没有？宇宙爆炸论， Kita rata-rata menerima itu teori letupan besar alam semesta. 这个论点呢，简单说，宇宙呢是怎么样会有的呢？从哪里来的？ Teori itu secara ringkasnya ialah bagaimana terbentuknya alam semesta ini. 原来宇宙是从爆炸中产生出来的。 Rupa-rupanya kata teori itu alam semesta ini terbentuk daripada letupan besar. 我们当然是笑他嘛，乱讲，真的乱七八糟。 Memang kita ketawakan mereka sebab mereka cakap sembarang saja. 宇宙的出现是神创造的。 Memang kemunculan alam semesta ini ialah hasil penciptaan 后来 Tuhan. 我以前也是这样骂他们的。 Dulu saya pun memarahi mereka. 后来我慢慢去想，看圣经，慢慢去思考，慢慢去了解，宇宙爆炸论爆炸过后才有新的世界，才有亚当世界，这是真的，他们不是乱讲的。 Selepas itu saya mengkaji demi mengkaji, rupa-rupanya selepas berlaku letupan besar, baru ada dunia Adam, itu memang betul. 因为他们是站在再造世界，来推算，来研究回第2节，第2节那时是宇宙是没有形状的，没有生命的，什么都没有的，也没有次序的。他们是研究到第2节。 Rupa-rupanya mereka berdiri di paksi dunia Adam, kemudian mereka kembali lagi ke pasal 1 ayat 2 kitab Kejadian untuk membuat anggaran. 那么他们就发现到，没有这个亚当世界之前，没有这个世界之前，宇宙是空虚的。但是对呀，圣经说地是空虚混沌啊，天也没有光体的呀， Mereka 那是真的呀。 sebelum dunia Adam memang bumi belum berbentuk dan kosong saja, memang betul 然后 sangkaan mereka. 当时产生一个大爆炸，宇宙的大爆炸， Kemudian terjadi satu letupan besar dalam alam 结 semesta. 果因为爆炸过后，经过多少千万年、多少亿年、万年，慢慢的产生的新的世界出来。他们的讲解是这样。
Hujan mereka ialah selepas satu tempoh masa yang agak lama berbilion tahun, kemudian pelan-pelan muncul satu bumi yang 那 baru. 我们圣经讲解是这个世界被神毁灭， Dan 真的大爆炸，宇宙曾经发生大爆炸。 penjelasan kita ialah dunia yang kedua telah dimusnahkan, dihakimi oleh Tuhan dan berlaku satu letupan. 然后那些恐龙啊，以前的史前的生物，全部一时之间嘛，一时之间死亡，它不是慢慢死的，你知道吗？不是像饿死啊，慢慢老死，不是。那些科学家的理论啊，发现到恐龙这些生物的死亡是突然间有一个灾难突然来到，突然间死， Letupan pada 那就是 masa 爆炸。 itu termasuk dinosaur dalam satu masa sahaja terus mati, bukan perlahan-lahan mati, mati kelaparan, ada tua baru mati, tapi satu kali terus mati. 所以爆炸论呢，宇宙爆炸是符合第二节神审判，符合。 Jadi teori letupan itu memang bersesuaian dengan dunia yang dimusnahkan, yaitu di ayat 2. 然后爆炸过后才有新的一个世界，也符合这个第三节再造， Selepas 符合。 berlaku letupan baru ada dunia dicipta semula. Ini pun 可 bersesuaian. 是很可惜，人的智慧研究的只能够到第二节而已。今天的科学只能够研究到第二节， Namun amat kasihan sekali, hikmat manusia hanya terbatas di ayat 2 sahaja. 他们的头脑只是停在第二节，宇宙之前是空虚的，是黑暗的，有 Otak 爆炸 mereka 的， hanya 有 berhenti 大爆 pada 炸的， ayat 2 sahaja, yaitu hanya ada letupan besar dalam alam semesta. 他们没有办法回到第一节去。 Mereka tidak berupaya kembali ke ayat 1. 如果这些科学家回到第一节， Kalau 神的啦。 kalau ahli-ahli sains ini dapat kembali ke ayat 1, maka ini baguslah sebab saintis pun percaya pada 如 Tuhan. 果回到第一节，就是神起初神创造天地，原来天地是神创造的，不是爆炸来的。 Jadi 那 mereka 一itu konsai，一天都konsai。 kalau mereka dapat kembali ke ayat 1, maka mereka boleh percaya bahwa langit bumi dicipta oleh Tuhan. 但是魔鬼怎么可以让他们把他们的头脑带到第一节去呢？魔鬼当然要阻挡他们啊。 Memang iblis mau menghalang otak mereka kembali ke ayat 1. 所以魔鬼就让他们的思想、头脑、智慧停在第二节，这个世界是爆炸的，然后是爆炸出来的，不是神创造的，停留在这里是爆炸产生的世界， Maka 不是神创造的世界。 maka iblis telah memberhentikan ataupun membuat otak mereka berhenti pada ayat 2 saja. Maka ini menyebabkan mereka menafikan bahwa langit dan bumi dicipta oleh Tuhan. 我现在对爆炸论的理解是这样。 Beginilah pemahaman saya terhadap teori 他 letupan 不是 besar 否 ini. 认圣经，他是在见证圣经讲的对的。曾经这个世界被毁灭，然后 Rupa-rupanya 重新再造， mereka 是对 bukan 的。 menyangkal Alkitab, melainkan mereka membuktikan Alkitab bahwa dunia ini memang pernah dimusnahkan. 那差别在哪里呢？差别是我们说神重新再造这个世界，那他们说新世界是爆炸出来。差别 Di mana bezanya? Bezanya ialah kita mengakui bahwa dunia yang baru dicipta semula oleh Tuhan, dan mereka pula mengatakan dunia yang baru itu adalah hasil letupan besar. 我们读这个地理这个地质学不是有冰河时期吗？地球的历史。 Semasa kita belajar geografi, bukankah ada ini zaman air batu? 那圣经有没有冰河时期？是不是真的？ Adakah catatan tentang zaman air batu di dalam Alkitab? 冰河时期是真实的， Zaman air batu memang wujud. 因为地球的阳光、星星、热能全部都毁灭了，没有光，没有热能。第二节嘛，所以整个地球进入到冰冷那个温度非常的冷，非常的冷，而且几百年、几千年、几万年，整个世界的空气在冷冻之下变成冰河时代。 Sebab di ayat 2 apabila dunia dimusnahkan, termasuk matahari, bulan semua tidak ada cahaya, tak ada haba, maka seluruh bumi ini berada dalam takat beku yang sangat sejuk untuk beratus ribu berbilion tahun lamanya. 我们看圣经约伯记第9章， Kita lihat di Ayub pasal 9. 神必让我们读5节到7节。 Pasal 9 kita baca ayat 5 hingga 7. 请注意所谓的冰河时期 Kita perhatikan apa yang dikatakan sama zaman air batu. 1、2、3，他发怒，把山翻倒，挪移，山并不知觉。第6节，
Enam, 它使地震动，离其本位，地的柱子就摇撼。第7节， tujuh, 他吩咐字头不出来，就不出来，又封闭众心啊！我的天哪！神发怒，把当时的原始世界第1节的世界毁灭掉，然后呢，山也翻盆，地也移动，然后呢，离开本位，那地的根基也倒了，那神叫字头不要出来，众星也封闭，所以没有日夜星辰，什么都没有被停。rupa-rupanya Tuhan murka menghukum dunia asli itu, di mana Tuhan memindahkan gunung-gunung, menggeserkan bumi, dan memberi perintah supaya matahari tidak terbit, bintang-bintang dikurung. 圣经简单的几句话，就让我们知道了我们科学家所发明的、所发现到的，地球曾经有一段时间是进入冰河时期。 Jadi 因为太阳不放光，重心也不发光啊。catatan Alkitab di sini dalam membuktikan hujah sains yang mengatakan dunia ini, bumi ini pernah dalam zaman air batu. 好，Sebab kenapa? Sebab matahari dan bintang tidak mengeluarkan cahaya. 到第8节跟第9节的时候，就是重新再造的亚当世界，第3个世界。 Ayat 8 hingga ayat 9 merupakan dunia ketiga, yaitu dunia ciptaan 来， semula. 第8节， Ayat 8. 他独自补张苍天，步行在海浪之上。那不是第3节说的，第2节说的，神的灵运行在水面上吗？他步行在海面上，烟面上，烟面就是海。 Ayat 8 melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Bukankah seperti yang tercatat dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, di mana roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. 那第8节是说他封闭众星，到第9节的时候，他照北斗什么申星、卯星啊，怎么样，并南方的密宫，他又重新再把天上的众星排列，重新让它发光。 Ayat 7 mengatakan Tuhan mengurung bintang-bintang dengan meterai, tetapi ayat 9 mengatakan Tuhan menyusun semula bintang-bintang yang ada di langit itu menjadikan bintang biduk, bintang pelantik. 这是我在记忆中啊找到的，跟你们整理出来的这些圣经章节，支持有3个世界，起初的3个世 Dan 界。 ini adalah ayat-ayat Alkitab yang saya telah kumpul, saya susun untuk menyokong hujah bahwa ada 3 jenis dunia. 我应该是不只是这几个这些圣经，应该不止。 Saya rasa tidak setakat beberapa ayat ini sahaja. 为什么我这样讲？知道吗？非常明白吗？啊，我来的时候， Semasa saya datang ke sini, 我把我要讲的讲习会、灵恩会、布道会，还有平时的安息机会的道理全部都拿好了， saya 就 telah 唯独漏了创世纪的起初，放在房间的桌子上，没有放在我的背里面。 semasa saya datang, saya telah pun siap mengumpulkan semua teks khotbah, KK seminar, hanya tinggal yang kitab kejadian punya saya letak di meja bilik saya, tak terbawa. 所以现在我完全没有资料了，是靠记忆而已。 Saya langsung sudah tiada maklumat, saya hanya bergantung kepada 然后我 ingatan 4月 saya. 1号就到这里了，我就到沙巴，4月1号我就到。 1 April saya sudah pun sampai di Sabah. 那其实我还有这么多的时间，半个月可以准备啊。 Sebenarnya saya banyak masa untuk membuat persiapan. 可是我没有发现到，我没有带来，我没有发现到。 Saya tidak perasan bahwa saya tidak terbawa bahan itu. 知道好，比如说明天我要来东海岸了，明天我今天晚上在 KK 在总会那传道房才找的时候，脑袋了哟。 Sehingga 我明 pada 天就要来东区了，我今晚才发现到毛。 sehari sebelum datang ke sana kan baru saya mendapati saya tidak terbawa bahan kitab kejadian. 所以还你今日上去做功课，做过3个半要员哦。 Jadi saya Mau hari ini membuat ulang kaji saja sampai tengah malam. Saya tidak tidur. 但是感谢主，这些圣经也差不多了啦。 Dan saya rasa syukur pada Tuhan saya pun sempat juga lah. 我们休息一下。 Kita rehat sebentar. 那大概这个3个世界，起初的3个世界就有一个概念，有没有？ Kita sudah ada tangkapan yang ringkas mengenai 3 jenis dunia ini. 下一节我们休息过后，我们就要进入到为什么原始世界会被神毁灭，地会变成空虚混沌这个大问题。 Jadi sesi seterusnya kita akan masuk kenapa dunia asli dihakimi
dimusnahkan oleh Tuhan. 那我们就要谈到天使犯罪的事。Jadi kita akan cerita tentang malaikat berbuat dosa. 这个天使犯罪的事是我们教会的是信仰上的一件很大的问题，很 Dan 大的 ini 事情。 satu isu yang sangat besar dalam kepercayaan gereja. 因为被一个传道解释魔鬼论搞到教会差一点分裂。Sebab ada seorang bekas pendeta menjelaskan teori iblis sehingga sedikit lagi dalam membawa kekacauan di dalam gereja. 解错了，Salah 偏离 tafsir 偏离真理， telah pun terpesong daripada 他就是 firman 在讲 kebenaran. 天使犯罪的问题。 Dan memang dia menceritakan isu malaikat berbuat dosa. 那我们也会稍微讲一下，等一下会稍微讲天使犯罪， Nanti kita akan cerita sedikit tentang malaikat berbuat dosa. 因为要解释为什么这个原始世界会被毁灭，要解释这个。 Sebab kita mau menjelaskan kenapa dunia asli itu dibinasakan Tuhan. 同学们的， Doa dalam hati. 有东西吃吗？喝水？有啊，啊，尤其在水那10分钟吧。